warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada para alim ulama, para ustaz, tuan imam, pengerusi, ahli jawab masa, pemimpin masyarakat, dan sekalian yang hadir dalam kuliah maghrib khas sempena ambang Ramadan. Kita hanya menunggu bulan yang akan datang untuk sama-sama menunaikan puasa wajib pada bulan Ramadan. Dan insya-Allah kita telah biasa dengar ayat yang saya bacakan tadi, yang mana Allah SWT memberitahu kepada kita bahawa diwajibkan berpuasa itu sebagaimana diwajibkan ke atas umat Islam daripada generasi yang terdahulu. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu itu mencapai ketakwaan. Dan takwa ini merupakan ciri yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, sebagaimana yang disyaratkan dalam firman Allah Ta'ala yang lain, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Ta'ala itu menerima amal ketaatan, kurban dan sebagainya dari orang yang bertakwa. Dan innama dalam bahasa Arab adalah adatul hasri, adat yang menunjukkan bahawa eksklusif, lain daripada itu Allah tidak terima. Allah hanya menerima amal ketaatan daripada orang yang bertakwa. Maka menuju kepada Ramadan, sangat penting untuk kita memahami apa itu takwa. Alhamdulillah, para ulama termasuk dari generasi salafus saleh, termasuk daripada generasi para sahabat, telah cuba menerangkan takwa itu dengan pelbagai keterangan. Salah satunya apa yang disebut oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu baginda, menantu baginda, bapa kepada cucu dan keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menyimpulkan takwa itu dalam 5 perkara. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahim. 4 perkara. Pertama, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil,
Takwa itu menuntut rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Bagaimana satu orang itu boleh takut kepada Allah kalau dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka takwa menuntut ma'rifatullah. Pepatah Melayu mengatakan tidak kenal maka tidak cinta. Demikian, tidak kenal kepada Allah, tidak mungkin akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak kenal sesama manusia pun tak tahu kata ini orang besar, tak tahu ini kata orang yang berkuasa, tidak tahu bahawa ini orang yang berpengaruh, dia tidak rasa takut. Setelah dia tahu, oh Masya Allah, saya tak tahu kata dia ini orang besar, saya tak tahu kata dia orang berpengaruh. Itu baru kalau kita kenal sesama makhluk, sudah berubah sikap dan juga perasaan kita. Bagaimana kalau kita nanti kenal kepada Malikul Muluk, Raja kepada segala raja, yang di tangannya lah segala-gala langit dan bumi, yang di tangannya lah ubur-ubur setiap makhluk, yang di tangannya lah nasib baik ataupun buruk setiap daripada manusia. Maka yang pertama untuk kita mencapai takwa Allah, kita melalui dengan pintu tauhid, pintu mengenal Allah Ta'ala sekurang-kurangnya dengan jalan akal. Hati-hati di zaman kita ini telah berlaku satu penyakit, orang Islam menjadi anti kepada akal. Ada orang yang datang singgah dalam Facebook saya, dia bercakap dengan confident, kata dia, Ustaz, saya dalam bab akidah, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah, bagus, Alhamdulillah. Tapi dia sambung lagi, saya tidak guna akal. Ini fitnah kepada Al-Quran dan Sunnah. Percakapan dia seolah-olah menunjukkan Quran dan Sunnah menolak akal, sedangkan ayat Quran dan hadis menuntut kita menggunakan akal. Allah berfirman, afala ta'qilun, kenapakah kamu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapakah kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu sendiri sudah ada tanda-tanda kewujudan Allah, keesaan dan kekuasaan Allah, kenapakah kamu tidak perhatikan? Kalau kita tidak mahu memperhatikan kepada alam yang besar, langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang dan segala-galanya, memadailah kita memperhatikan kepada alam yang kecil, iaitu diri kita sendiri. InsyaAllah kita yakin tentang yang Maha Pencipta. Pertama, kita ini manusia yang wujud setelah kita tidak wujud. Satu masa dahulu kita tidak wujud, sekarang kita wujud. Adakah kita mewujudkan diri kita sendiri? Mustahil. Adakah kita diwujudkan oleh ibu bapa kita? Tidak. Dan yang wujud selepas tidak wujud itu menjadi dalil yang sangat jelas kepada kewujudan yang Maha Pencipta. Lebih-lebih lagi setelah kita wujud pun kita tidak mampu mengawal diri kita dengan arti kata kawalan yang sebenar. Dalam badan kita ada organ jantung yang pam darah ke seluruh badan. Adakah kita boleh mengawal derupa jantung kita? Sekadar dengan kuliah maghrib, kita rehatlah jantung kita dalam 5 minit, 10 minit bagi dia berhenti sekejap. Tak boleh. Dan bila jantung itu berhenti, tidak ada doktor pakar yang boleh memastikan jantung itu terus berdegup. Kalau begitu, kalau jantung kita sendiri, dalam badan kita sendiri, kita tidak dapat mengawal, tidak akan kita nampak lagi ada di sana yang Maha Berkuasa, yang mengawal kehidupan kita, yang menciptakan kita daripada baby, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang yang berusia. Adakah kita mengatur sesudah hidup begitu? Bila kita sudah sakit, bila kita sudah lemah, adakah kita mahu begitu? Tapi terjadi kepada diri kita. Ini kan menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala fa'alun lima yurid, yang Maha melakukan apa yang dikehendaki. Bila arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Taala kehendaki akan sesuatu, memadailah Allah mengatakan jadi, maka jadi. Alhamdulillah, para ulama kita menghabiskan usia dan tenaga untuk menggali daripada Al-Quran dan hadis perkara-perkara ilmu-ilmu yang membantu untuk kita itu ma'rifatullah, lalu mereka rumuskan dalam satu ilmu yang mereka namakan sebagai ilmu tauhid. Kalau di tempat kita di Nusantara lebih dikenali dengan nama ilmu sifat 20. Zaman kita malangnya ada orang anti kepada ilmu ini. Saya pernah dengar satu rakaman video ustaz yang berceramah mengatakan, tuan-tuan, kalau ada ustaz yang buka kitab dalam masjid nak mengajar sifat 20, tuan ambil kunci motor, start motor pergi pasar malam, kata dia. Jangan tunggu
kalau ada ustaz nak mengajar sifat 20. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang nak membuka jalan supaya orang kenal pada Allah, dia suruh orang itu lari daripada ilmu tersebut. Kenapa? Kerana pertama kata dia, ini ilmu bid'ah. Bid'ah tak ada zaman Nabi. Sahabat Nabi belajar sifat 20. Lagipun ilmu sifat 20 ni bukan ilmu Islam, kata dia. Ini ilmu daripada falsafah Yunani. Ini ilmu yang banyak guna akal, bukan guna Quran dan hadis. Ini fitnah terhadap ilmu akidah. Pertama dia mengatakan ilmu ini bid'ah. Tidak, ilmu ini tidak bid'ah. Yang bid'ah yang baru hanya penyusunan. Penyusunan ilmu datang kemudian itu biasa. Tidakkah kita belajar sembahyang, rukun sembahyang 13 perkara? Pertama niat, kedua berdiri betul bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya. Adakah sahabat Nabi belajar salat macam kita? Tidak. Tetapi adakah sahabat Nabi salat tidak berdiri? Adakah sahabat Nabi salat tidak takbir? Adakah sahabat Nabi salat tidak baca Fatihah, tidak rukuk, tidak sujud dan sebagainya? Mereka lakukan. Ya, sahabat Nabi tidak belajar tajwid macam kita. Ini izhar, ini ikhfa, ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ma'alif disukun dan sebagainya, tidak ada. Tapi tidaklah sahabat membaca Al-Quran dengan tajwid, elok makhrajnya, betul panjang pendeknya, maka adalah keliru menyangkakan penyusunan yang baru menunjukkan bahawa ilmu itu juga baru. Tidak. Ilmu akidah yang kamu tolak, yang dikatakan tauhid sifat 20 itu, adakah kamu sanggup menolak isinya? Apa isi sifat 20? Pertama mengatakan bahawa Allah wujud. Adakah kamu berani mengatakan Allah tidak wujud? Itu kan bawa kepada kafir. Yang kedua, Allah wujud tanpa ada permulaan. Tak sama seperti kita. Kita wujud ada permulaan. Allah wujud tanpa ada permulaan, bersifat dengan sifat tidak. Ada yang berani kata Allah sebenarnya dulu tak wujud, kemudian ni barulah Allah wujud. Tak mungkin. Macam itu makhluk. Yang ketiga, bahwa berarti menafikan keakhiran bagi wujud Allah. Adakah di zaman Nabi sahabat tidak beriman bahawa Allah kekal selama-lamanya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram? Adakah mereka tidak beriman? Mukhalafatuhu ta'dalil hawadisi. Allah Ta'ala tidak sama seperti makhluk, dan makhluk tidak sama seperti Allah. Adakah kamu berani mengatakan Allah sama seperti makhluk? Qiyamuhu ta'ala binafsihi, berarti Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain. Adakah kamu berani mendakwa bahawa Allah sebenarnya berhajat kepada makhluk? Kalau tak ada makhluk, susahlah Allah. Kalau tak ada malaikat, nanti penatlah Allah. Tak mungkin. Bilanglah satu persatu daripada sifat 20 itu menolak bahawa Allah itu bersifat dengan ilmu, hayat, sama, basar, kalam, membawa seseorang itu menjadi kafir, terkeluar dari Islam. Macam mana kamu mendakwa ini ilmu falsafah Yunani? Bolehkah kamu menamakan satu orang ahli falsafah Yunani yang mengajar sifat 20? Dalam kitab mana ahli falsafah Yunani mengajar Allah wujud hitam bakar? Kan tidak ada. Bahkan kalau kita takdirkan ada sungguh ahli falsafah Yunani yang mengajar dan percaya bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, tanpa ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tak berhajat kepada makhluk, yang maha mengetahui, maha hidup, maha berkuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata, berarti ahli falsafah Yunani itu muslim, mukmin, muwahhid, orang Islam yang bertauhid, dan yang menolaknya menjadi kafir. Jadi hati-hati. Di zaman kita ini sudah tersebar kejahilan yang bertopikkan ilmu. Kalau ini ikut Quran Sunnah tidak boleh akal. Dia sebenarnya bingung. Allah Ta'ala sendiri meletakkan tauhid dengan dalil akli. Allah berfirman, "La kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Kalau ada di langit dan bumi Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Padahal Tuhan satu. Kenapa Allah berfirman kalau Tuhan banyak? Suruh kita bayangkan saja dengan akal. Kalau Tuhan itu banyak, Tuhan kan maha berkuasa, maha berkehendak, maka kehendak Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Kuasa Tuhan yang mana yang akan berjalan? Alangkah negara kita juga kita buat pilihan raya susah payah nak pilih satu kerajaan. Kenapa tidak biar saja semua yang nak jadi kerajaan dia lantik jadi kerajaan? Akhirnya kita ada 4 kerajaan, 4 Perdana Menteri,
4 set menteri kabinet. Bolehkah tadbir negara kita dengan keadaan macam itu? Kan susah. Nak ikut cakap dari menteri yang mana satu? Nak ikut cakap menteri kesihatan yang mana satu? Nak ikut keputusan menteri pertahanan yang mana satu? Kalau negara seumpama kita juga, tidak boleh kita bayangkan ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan. Bolehkah alam semesta ini, langit dan bumi, matahari dan bulan, lautan dan daratan, manusia dan haiwan ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Mustahil. Mustahil itu dalil akli. Nabi Ibrahim alaihissalam berhujah menolak kesyirikan Namrud. Nabi Ibrahim menggunakan dalil akli. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan tapi lemah. Maka Nabi Ibrahim nak beritahu pada Namrud, tak mungkin kamu Tuhan kerana kamu lemah. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan yang sebenar Tuhan saya, berkuasa menghidup dan mematikan. Tapi Namrud ada satu penyakit yang ada pada orang zaman sekarang. Penyakit ini namanya penyakit BBAK. Apa dia? Penyakit biar bodoh asal confident. Confident dia kata ana uhyi wa umiit. Saya juga berkuasa menghidup dan mematikan. Dia panggil dua tahanan, satu dibunuh dan satu dilepaskan. Yang dibunuh konon dia telah matikan. Yang dilepas konon dia telah hidupkan. Itu kan bodoh. Yang kamu lepas itu bukan kamu yang hidupkan dia. Dia sudah hidup lama. Kamu cuma tak bunuh dia saja. Atas nama menghidupkan, seekor nyamuk pun Namrud tidak berkuasa menghidupkan. Lalu Nabi Ibrahim membawa dalil akal yang lebih jelas. Fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq. Allah Tuhan yang Maha berkuasa, Allah menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu memang Tuhan, pasti kamu berkuasa. Fa'ti biha minal maghrib. Sila terbitkan matahari dari barat. Maka Namrud tidak berkuasa. Akhirnya kalah Namrud dengan dalil akli. Jadi hati-hati. Yang pertama, paling tidak kita nak mencapai al-khawfu minal jadil, takut kepada Tuhan yang Maha Agung adalah melalui ilmu tauhid. Kemudian dipertajamkan dengan ilmu tasawuf, supaya apa yang kita tahu dalam akal kita rasa dalam hati. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Beramal dengan Quran dan Sunnah. Ini adalah wahyu. Quran, wahyu, lafzah wa makna. Lafaz dan makna daripada Allah. Sementara hadis adalah wahyu, makna duna al-lafzi. Makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kedua-dua ini adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi sallallahu itu bercakap menurut hawa nafsu, melainkan apa yang bagi dia tuturkan adalah wahyu yang diwahyukan. Tetapi di zaman itu berlaku kekeliruan dalam nak mengikut Quran dan Sunnah. Ada orang menyangkakan kita kena baca Quran, baca terjemahan, ambil kefahaman dan amalkan. Bahkan ada yang mendakwa ikut Sunnah berarti kita kena baca kitab Bukhari Muslim. Kita tak boleh baca kitab para ulama, sebab kita nak ikut Sunnah. Sunnah itu kan dalam kitab hadis. Maka kita kena baca hadis Bukhari, kita faham, kita amalkan. Kita kena baca hadis Muslim, kita faham, kita amalkan. Ini tidak betul. Ini keliru. Memang kita wajib beramal dengan Quran dan Sunnah, tetapi menggali kefahaman daripada Quran dan Sunnah dengan kefahaman yang betul, itu adalah kepakaran para ulama. Kalau kita jahil dengan makna Al-Quran, kalau kita jahil dengan makna hadis, kalau kita jahil dengan cara istinbat mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis, maka haram kita mengikut direct kepada dalil dengan firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikut apa yang kamu tidak punya ilmu. Tapi saya nak beramal dengan Quran dan hadis macam mana? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, orang yang mengetahui kalau kamu tidak mengetahui. Maka dalam bidang Quran dan hadis, yang mengetahui kehendak daripada Quran dan hadis itu adalah para ahli ulama dalam status mereka sebagai al-ulama'u warasatul anbiya.
Ulama merupakan pewaris kepada para nabi, iaitu mewarisi ilmu daripada para nabi alaihi wassalam. Maka ulama lah yang akan menggali daripada Quran dan hadis. Tapi tak nak, saya tak nak ikut kepada ulama, kerana ulama juga boleh silap. Saya nak terus pergi pada Quran dan hadis. Ya, kamu pergi pada Quran dan hadis, adakah kamu tidak boleh silap? Adakah hanya ulama boleh silap? Kamu yang jahil tidak boleh silap? Kan kemungkinan kamu silap lebih tinggi lagi, dan kesilapan kamu tidak dimaafkan. Doktor pakar buat pembedahan itu gagal, doktor pakar tidak dipersalahkan, tidak usaha yang terbaik. Tapi kalau kamu yang tidak ada ilmu pembedahan, kamu pandai-pandai ambil pisau dan bedah orang, awal-awal kamu sudah ditangkap. Kerana melakukan sesuatu yang bukan kamu ada ilmu. Benar Quran dan hadis adalah sumber ilmu, sebagaimana lautan itulah sumber mutiara. Tapi adakah setiap orang yang nak mutiara dari lautan maka dia perlu terjun masuk dalam laut? Kan tidak. Hanya penyelam mutiara yang pakar yang akan terjun ke laut mengeluarkan mutiara. Kalau satu orang dia kata tak, saya nak terus pergi kepada sumber, sedangkan dia bukan pakar penyelam, dia terjun masuk dalam laut. Seminggu lepas itu penyelam terpaksa menyelam cari dia, sudah seminggu tidak timbul. Kenapa? Kerana bukan bidang dia. Yang penyelam mutiara dia silakan. Demikian orang yang nakkan kepada emas dan perak, dia kena tahu posisi dia di mana. Kalau posisi dia adalah pelombong emas, syarikat yang melombong emas, dia kena ambil emas direct daripada sumber. Itulah ulama-ulama mujtahidin yang menggali direct hukum dan akidah daripada Quran dan hadis. Tapi kalau yang nak emas itu dia hanya sekadar kedai emas, dia nak proses emas dari rantai gelang dan sebagainya, dia tidak akan melombong. Dia akan membeli emas daripada pembengkal emas. Tapi kalau seumpama kita, jangan beli emas dan pembengkal, melainkan kita untuk tujuan berlaku saja. Tapi kalau kita nakkan gelang, kalau kita nakkan rantai, barang-barang perhiasan emas, tempat dan cara kita adalah di kedai emas yang sudah siap dicanai, dibentuk. Itulah yang kita beli dan kita pakai. Itulah bisnis bab kepada ilmu Quran dan hadis. Akidah di dalam kitab akidah, fiqh di dalam kitab fiqh, tasawuf di dalam kitab tasawuf. Jangan menyangka dalam belajar tauhid, fiqh, tasawuf tidak belajar Quran dan hadis. Kerana tauhid, fiqh dan tasawuf tempat ambilannya daripada Quran dan hadis. Jadi secara praktikal beramal dengan Quran dan hadis dari segi fiqh, dari segi amalan adalah mengikut kepada salah satu daripada 4 mazhab. Ini pun orang anti sekarang. Apa ikut mazhab? Quran dan hadis kan sudah ada. Buat apa kita lagi ikut mazhab? Dia pun ikut mazhab ni bila kita berpecah belah. Cuba kita hanya ikut Quran dan hadis. Ini ada ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, kan berpecah orang Islam. Kita sekarang sembahyang ikut mazhab. Nabi dulu sembahyang ikut mazhab mana? Kita sekarang ikut mazhab. Nanti Nabi Isa AS turun ke dunia, Nabi Isa memerintah ikut mazhab mana? Ini adalah kekeliruan dan pengeliruan. Faham terlebih dahulu bahawa mazhab adalah produk daripada Quran dan Sunnah. Apa makna mazhab? Mazhab maknanya pandangan. Kerana apabila ulama beramal dengan Quran dan Sunnah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ulama pergi pada Quran dan hadis, mereka faham dengan kefahaman yang sama, mereka mengeluarkan fatwa yang sama. Berlakulah kemungkinan yang pertama, namanya ijma'. Ijma' wajib kita ikut, haram kita lakukan. Tapi tidak jarang berlaku bila ulama pergi pada Quran dan Sunnah, ulama ini faham begini, ulama ini faham begitu, ulama seorang lagi faham lain lagi, maka berlakulah apa yang dinamakan khilaf. Lalu masing-masing ulama berfatwa berbeza satu sama lain. Fatwa yang berbeza inilah namanya mazhab. Zaman Nabi mana ada mazhab? Siapa kata tak ada mazhab? Yang tak ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, ya belum ada. Tapi konsep bermazhab telah ada. 2 orang sahabat masing-masing nak solat tidak ada air, lalu mereka tayamum. Lepas sudah solat, mereka teruskan perjalanan jumpa air. Lalu tak jelas di situ, nak kena ambil wuduk semula, ulang, kata tak payah. Berlaku 2 mazhab, 2 pandangan. Satu sahabat berwuduk dan ulang, satu sahabat
pakai jadi yang salat satu kali. Bila cerita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada yang salat hanya satu kali, asabtas sunnah. Yang kamu buat kena dengan sunnah, sudah kena dengan peraturan, memadai satu kali sahaja. Adakah Nabi marah kepada yang salat dua kali? Kamu dibuat bid'ah? Tidak. Nabi bersabda kepada yang salat dua kali, walakal ajru marrataini, dan bagi kamu pahala dua kali. Berarti Nabi SAW mengajar umat berlapang dada dengan perbezaan mazhab. Kita tidak. Oh, kalau kita kata kunut subuh itu tak sunat, kita berapa ini baca kunut bid'ah, jangan tinggalkan, jangan begitu. Hilaf. Ada ulama kata sunat, yang taklid pada ulama kata sunat, dia baca. Kerana sunat dapat pahala. Yang taklid kepada ulama yang kata tak sunat, dia tak payah baca sebab tak sunat. Kenapa kita tak bersempit dada dalam keadaan Nabi SAW sendiri meraihkan perbezaan pandangan di kalangan para sahabat? Ini namanya konsep bermazhab. Maka di zaman kita kenapa empat mazhab? Jawapannya kerana takdir Allah lain daripada empat mazhab pupus. Maknanya kalau kita nak solat macam solat Nabi, kena ikut salah satu pada empat mazhab. Kerana kita tak lihat Nabi solat, kita solat macam Ustaz kita ajar. Kalau kita mazhab Syafi'i, Ustaz kita ambil daripada guru dia, daripada guru sampai kepada murid Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada guru Imam Syafi'i, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi. Itulah yang melihat Nabi SAW solat. Yang bersambung macam itu hanya tinggal empat. Jadi dalam bab ikut Quran hadis, pilihan pertama ikut mazhab yang sanad dia bersambung. Pilihan kedua tak payah ikut mazhab pensyarah kita sebab dia ada PhD. Tapi walaupun dia ada PhD, tetap itu namanya mazhab dia, pandangan dia. Kalau kita selesa rasakan pensyarah kita lebih alim daripada Imam Syafi'i, lebih sempurna daripada Imam Malik, lebih hebat daripada Imam Abu Hanifah, ya silakan. Tapi yang lebih parah, yang kata saya tak ikut mazhab. Saya tengok kalau pendapat Imam Syafi'i kuat, saya ikut Imam Syafi'i. Kalau pendapat pensyarah saya kuat, saya ikut pendapat pensyarah saya. Ya, itu namanya mazhab kamu. Mazhab kamu sendiri. Kerana kamu yang menilai. Fahamkah kamu bahasa Arab? Mahirkah kamu nahwu? Tahukah kamu usul fiqh? Kamu tak tahu usul tafsir? Adakah kamu tahu ada hadis, taksis? Adakah kamu takyid? Adakah kamu tahu dilalah yang terang bagaimana, dilalah yang khafat macam mana? Tak tahu bermakna kamu berfatwa dengan jahil, itu bahasanya adalah kejahat. Wajah sekitar. Ada 3 minit lagi. Sunnah. Yang ketiga daripada takwa adalah ar-ridha bil qalil, dan yang keempat adalah al-istidad bi yaumir rahim. Redha dengan sedikit, bersedia hari kematian. Ini domain ilmu tasawuf. Yang pertama ilmu akidah tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan cerita nak buat benda-benda, bukan cerita nak berjalan atas air, bukan serangga boleh berjalan atas air, bukan tasawuf tarikat nak terbang di udara susah-susah saja. Beli tiket kapal terbang kan senang, tak payah nak bertarikat tasawuf sekadar nak terbang. Tujuan tarikat dan tasawuf adalah mentahqiqkan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Tak senang. Perlu kita tahliyah, bersihkan hati daripada sifat yang mazmumah, ujub, riya, takabur dan sebagainya. Lalu setelah kita bersihkan daripada sifat yang terkeji, kita hiasi dengan sifat yang terpuji, tahliyah dengan syukur, sabar, redha, tawakal dan sebagainya. Jauhnya begitu. Praktikalnya itulah namanya tarikat. Tapi kita pastikan ambil tarikat yang betul daripada syekh yang mursyid. Jangan sekadar dakwa tarikat, bimbang kalau ada terbabit dengan ajaran sesat. Kalau sampai dapat syariat, itu bukan tarikat yang betul. Karena tujuan tarikat nak dapat ridha Allah, tak mungkin dapat ridha Allah dengan cara melanggar perintah Allah.
Saya dah sampai makam tinggi, saya dah tak payah solat. Ya, tak payah solat maksudnya tak susah dan solat. Bukan tak payah solat maksudnya tak perlu solat. Tinggi kamu atau Nabi SAW? Nabi SAW sampai wafat bagi dia solat, sampai di papa-papa bagi dia berjamaah. Maka dalam bab tasawuf tarikat betul-betul kena cari guru yang mursyid, yang mahir akidah dan juga fiqh. Kalau tidak mahir akidah, bimbang nanti bercakap perkara-perkara yang merosakkan akidah. Kalau tidak mahir fiqh, bimbang nanti melanggar yang haram dan meninggalkan yang wajib. Maka inilah perkara-perkara yang membentuk takwa, dan dengan takwa itulah insya-Allah Allah menerima segala amal ketaatan kita, dan puasa yang akan kita lakukan dalam bulan Ramadan itu adalah salah satu wasilah latihan untuk kita merealisasikan takwa dalam diri kita masing-masing. Moga-moga Allah kurniakan kita melalui bulan Ramadan ini dengan berjaya dan menjadi orang yang muttaqin. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama taqadda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna min dhillatil ma'siyati ila izzatit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.